Hari ini kita akan masuk topik 2.1, yaitu gerakan linier. So, ada 3 perkara yang kita akan sentuh hari ini. Yang pertama adalah gerakan linier, yaitu 3 jenis ya, nanti kita tengok lagi. So, perkara kedua adalah kita akan cari nilai untuk jarak, sasaran, laju, hal laju, pecutang ataupun yang pecutang. Perkara ketiga adalah menyelesaikan masalah dengan menggunakan 4 jenis persamaan gerakan linier. Perkara pertama adalah gerakan linier. Saya percaya dalam subjek matematik, kamu orang sudah sentuh perkataan linier ini. Apa maksud linier ya? Linier sebenarnya perkataan yang satu lagi kita guna adalah sebenarnya lurus. Gerakan lurus. Sebagai contohnya kereta yang bergerak di atas jalan raya yang lurus, berlari di atas jalan yang lurus, itu semua adalah gerakan linier. Ada 3 jenis gerakan linier, yaitu pegun, yang kedua hal laju seragam, yang ketiga hal laju tidak seragam. So, kita tengok yang pegun dulu. Ada nampak kereta dekat sini kan? So, kereta ini tidak bergerak. Tidak bergerak. So, maksudnya sebenarnya kereta ini adalah pegun gerakannya. So, hal laju adalah pegun. So, jenis gerakan yang kedua adalah hal laju seragam. Kita coba tengok contoh. So, ini kereta dekat sini. Pada mulanya, kereta ini dekat point A, titik A, lokasi A ya. Lepas tu masa dia adalah sifar, saat. Lepas tu kamu akan nampak kereta itu bergerak sampai lokasi B, lokasi C, dengan lokasi D. So, daripada titik A, B, C, D ini, kita akan tengok ya. So, apabila dekat A, masa adalah sifar. Setelah bergerak 20 meter, sampai B di sini, masa adalah 1 saat. Sampai sini 2 saat. Sampai sini 3 saat. Sampai D 3 saat. So, antara A dengan B, beza adalah 1 saat. Dekat sini, A pergi B. Sebenarnya 1 saat boleh bergerak 20 meter. Kalau B pergi C, sebab 1 saat hingga 2 saat. So, dia sebenarnya beza dia adalah 1 saat. Dari B pergi C adalah 1 saat bergerak 20 meter. Dari C pergi D pula sebenarnya adalah 1 saat bergerak 20 meter juga. So, daripada perbandingan ketiga-tiga ini, kamu akan perasan setiap saat kereta itu bergerak sebanyak 20 meter. Itulah kenapa kesimpulannya kita akan nyatakan bahawa kereta ini mengalami hal laju seragam. Hal laju seragam. So, kita tengok lagi yang ketiga, yaitu hal laju tidak seragam. So, sekarang ada lagi kereta dekat titik A. Lepas itu dia akan bergerak pergi B, saat pertama, saat kedua, saat ketiga. Dekat titik D. So, kita akan bandingkan antara ketiga-tiga ni. So, A pergi B. Okay, A, B, C dengan D. So, A pergi B adalah 5 meter. So, saat yang pertama akan bergerak 5 meter untuk kereta tu. B pergi C pula, beza 1 saat juga. So, 1 saat bergerak 8 meter. Lepas tu C pergi D, 20 meter dalam 1 saat. So, 1 saat sebenarnya bergerak 20 meter. Kalau ikut perbandingan ni, daripada mula sampai akhir, kamu akan perasan dari 5 meter, 8 meter menjadi 20 meter. Maksudnya sekarang hal laju adalah tidak seragam. Tapi dia tidak seragam.
kita boleh menjelaskannya sebagai hal laju bertambah juga. Kalau hal laju bertambah, maksudnya ada pecutan. So, yang perkara pertama sudah habis kita jelaskan. Sekarang kita datang kepada perkara kedua, iaitu kita akan kira jarak, sasaran, laju, hal laju, pecutan ataupun pecutan. So, perkara pertama kita akan tengok adalah kita perlu kenal pasti dulu apa itu jarak dengan apa itu sasaran. So, ini saya ambil dari buku tes ya. Jarak sebenarnya kamu ingat saja panjang lintasan yang dilalui. Sasaran pula adalah jarak terpendek antara titik awal dengan titik akhir. So, jarak sebenarnya adalah kuantiti skala. Skala tak ada arah tapi ada magnitude. Sasaran adalah vektor. Ada arah, ada magnitude. Perkara kedua, apa yang kamu perlu ingat ialah kamu perlu ingat formula ya. Formula untuk laju, hal laju dan pecutan. Ini dia. So, laju, kamu ingat saja, laju sebenarnya adalah jarak bahagi masa dibahagi T. Hal laju pula adalah sasaran bahagi masa, iaitu S bahagi T. Pecutan adalah hal laju akhir tolak hal laju awal. Lepas tu bahagi masa. Ingat formula ini. E sama dengan V tolak U bahagi T. Kamu kena ingat tiga-tiga ni. Barulah kita tengok contoh soalan. So, mutu ini soalan buku tes juga. Mutu dia bergerak, kita kena pasti dulu poin penting dalam soalan. So, apa yang penting dekat sini? Mutu dari O pergi B. Tapi melalui lintasan O, A, B. So, O pergi A, pergi B. Mutu berlari dari O pergi A, pergi B. Berapa masa digunakan? 15 saat. So, sekarang mau cari jarak. Macam mana cari jarak? Mestilah sebenarnya O pergi A adalah 5. A pergi B adalah 12. Lintasan yang dilalui inilah sebenarnya adalah jarak. Iaitu 5 tambah 12. Kamu akan dapat 17 meter untuk jawapan A. B pula macam mana cari sasaran? Sasaran adalah jarak terpendek. Lintasan terpendek. O pergi B. Mana lintasan terpendek? Mestilah ini 13 meter sahaja. Kalau O, A, B adalah 17 meter. Yang OB ini 13 meter. So, sasaran sebenarnya adalah 13 meter. Tapi sasaran adalah vektor. Ada arah. Arah dia mana ya? Pada arah O pergi B. Itulah jawapannya. So, C, laju. Ingat ya, laju ada kaitan dengan jarak sebenarnya. So, macam mana kira laju? Tadi sudah tengok formula kan? Laju adalah jarak bahagi masa. So, laju adalah jarak bahagi masa. Jarak dekat sini. Jarak adalah sebenarnya 17. Masa adalah 15 saat. So, 17 bahagi 15 saat. So, kamu akan dapat 1.13 ms kuasa negatif 1. Itu jawapannya. Hal laju pula ada kaitan dengan sasaran. So, untuk sasaran, formula hal laju adalah sasaran bahagi masa. So, sasaran dekat sini adalah 13 meter. Masa adalah 15 saat. So, 13 bahagi 15. Kamu akan dapat 0.87 ms kuasa negatif 1. Arah adalah pada arah OB. Sebab hal laju adalah vektor. Inilah jawapannya. So, sekarang kita sudah cari jarak, sasaran, laju dengan hal laju. Seterusnya kita cari pecutan. Okey, kita tengok soalan. Selepas mendarat di atas landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan.
Supaya hal lajunya berkurang daripada 75 ms kuasa negatif 1 ke 5 ms kuasa negatif 1 dalam masa 20 saat. So, dia tanya kamu berapakah pecutan kapal terbang itu. So, kamu kena pastilah. Pecutan, ingat ya, formula ini. Ingat, E sama dengan V tolak U bahagi T. V adalah hal laju akhir. U adalah hal laju awal. T adalah masa. So, kamu 75 ni adalah sebenarnya U, yaitu hal laju awal. Sebab hal laju berkurang dari 75 kepada 5. Maksudnya 75 ini adalah awal. 5 ini adalah akhir, hal laju akhir, yaitu V. 20 saat ini sebenarnya adalah T. So, macam mana kira pecutannya? So, pecutan adalah sebenarnya V tolak U bahagi T. So, ganti masuklah. V ialah 5, U adalah 75 sini, T adalah 20 saat. So, kamu akan dapat negatif 3.5 ms kuasa negatif 2. Itulah jawabannya. Sekarang, perkara kedua kita sudah habis cari laju, hal laju, jarak, sasaran dengan pecutan. Sekarang bahagian ketiga, yaitu perkara pertama yang kamu perlu ingat ialah, kamu perlu ingat ya, 4 jenis persamaan gerakan linear. Formula sebenarnya. 4 formula kamu perlu ingat, yaitu ni. Yang pertama, V sama dengan U tambah AT. Yang kedua adalah X sama dengan 1 per 2 U tambah V darat dengan T. Formula ketiga adalah S sama dengan U T tambah 1 per 2 AT kuasa 2. Yang formula keempat adalah V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 AS. Ingat 4 ni. Keempat-empat persamaan ini sebenarnya melibatkan 5 huruf. Kamu ingat ya 5 huruf tu. VUTAS. V, U, T, A, S. VUTAS. V adalah hal laju akhir. U adalah hal laju awal. T adalah masa. A adalah pecutan. Dengan S adalah sasaran. Okey, kita cuba guna persamaan ini atas soalan ya. So, soalan pertama contoh 1. Sebuah bas sekolah bergerak dari keadaan pegun dengan pecutan 2 ms kuasa negatif 2 selama 5 saat. Hitungkan hal lajunya selepas 5 saat. So, benda pertama ialah kamu perlu keluarkan maklumat daripada soalan. Guna tadi VUTAS. V-U-T-A-S. Okey, so kita cari satu persatu. So, kamu nampak ni kan bas kan? Dia bergerak. Okey, lepas tu ini asal, ini akhir. Pada asalnya, apa yang berlaku? Pegun. Pegun maksudnya bergerak kah? Tidak bergerak. Kalau tidak bergerak maksudnya U adalah sifar ms kuasa negatif 1. So, U sini kamu kena letak sifar ms kuasa negatif 1. Dengan pecutan 2 ms kuasa negatif 2. 2 ini sebenarnya apa? Sebenarnya huruf A, pecutan. Letak sini A, 2 ms kuasa negatif 2. 5S ini apa? 5 saat. Saat itu T. So, kamu letak sini 5S. So, dia suruh kamu cari hal laju selepas 5S. Hal laju selepas 5S maksudnya sebenarnya adalah V. Maksud dia ialah hal laju akhir selepas 5S. Dia sampai sini kan? Hal laju akhir. So, sini kamu tidak tahu. So, S sasaran adakah? Tidak ada. Soalan tak bagi. So, langkah pertama, kamu keluarkan maklumat VUTAS. Lepas tu langkah kedua. Kan ini 4 persamaan formula tadi kita tengok kan? Nampak kan? Sekarang kita keluarkan. Kita cuba pilih mana satu yang sesuai untuk cari V. So, daripada maklumat sini, S tak ada. So, kita tengok mana satu yang ada S. Ini ada S. Ini ada S. Ini ada S. Tapi ini tak ada. So, ini keluarkan sebab ada S. Keluarkan, ada S. Keluarkan. Out. Ini pun out sebab ada S. Mana yang tak ada S? Ini V, U, A, T. Tengok V, U,
T. Empat-empat ni ada. So, boleh guna persamaan pertama. So, langkah kedua, kamu sudah pilih yang sesuai kan? Langkah ketiga, kamu ganti masuk sahaja. So, ambil ni V sama dengan U tanpa AT. So, V adalah sebenarnya mau cari kekal dalam huruf. U letak sifat. A letak 2 sebab sini 2. T letak 5 sebab sini 5. So, lepas tu kamu dapat 10 MS kuasa negatif 1. Ingat ya, mesti ada unit. Unit untuk H laju adalah MS kuasa negatif 1. Okey, itu jawapannya. Contoh kedua, satu lagi contoh. So, vutas guna sama saja, guna vutas. So, sebuah kereta lumba melalui trek yang lurus. Hal lajunya ialah 40 ms kuasa negatif 1. So, selepas 3 saat, kereta lumba mencapai 50 ms kuasa negatif 1. Hitungkan sasaran yang telah dilalui. So, ini lurus, bergerak lurus. Okey, ini mula, ini akhir. So, kita cuba tengok. 40 ms kuasa negatif 1 ni adalah sebenarnya pada permulaannya, awal-awal tu. Sebenarnya dia adalah U. Ini pada awalnya U. 40 ms kuasa negatif 1. Letak U sini. Lepas 3 saat. 3 saat itu apa ya? T sebenarnya 3 saat. So, kereta lumba mencapai 50 ms kuasa negatif 1. 40 ialah awal, 50 ialah akhir dekat sini. So, letak V dekat ni, 50. So, dia suruh kamu cari sasaran. Maksudnya sasaran ini kamu tidak tahu. So, pejutan ada dibagi kah? Ada bagi? Tidak ada. So, langkah kedua, kamu kena pilihlah. Mana satu yang tak ada A? Ini ada A. Ini ada A. Ini ada A. Ini tak ada A. So, out. A. Ada A. Out. Ada A. Out. Mana yang pilih? Ini. Sebab S, U, V, T. S. Ini. U, ni, V, ni, T. Okey. Boleh guna. Sebab hanya salah satu huruf saja yang tak ada nilai. Iaitu apa yang kamu mau cari itu. So, lepas kamu pilih persamaan yang sesuai kan. Terus kamu keluarkan persamaan tu. Ganti masuk nilai. S. Mau cari kekal huruf. U adalah 40. V adalah 50. T adalah 3. So, kamu akan dapat 135 meter. Ingat ya, unit adalah meter. Inilah jawapan dia. Okey, itu sahaja untuk hari ini ya. So, kamu perlu pandailah untuk keluarkan maklumat. Lepas tu pilih persamaan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. That's all for today. Thank you.